daripada dulu sampai sekarang emas tu memang menjadi milik khazanah yang dianugerah dan diamanahkan kepada kita alam Melayu Nusantara, kecualinya kepada Sultan, diwariskan kepada Sultan. Jadi kaedahnya demikian. Jadi ini kita nak kembalikan balik, bahawa biarlah orang yang menonton hari ini, melihat ini, orang kita, orang Melayu, orang Nusantara, tak kira lah Indonesia ke, orang Malaysia ke, orang di Sulu ke, kita ni rumpun yang memang Allah anugerahkan sebuah aset kekayaan, dan kita kena kembali yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala barangkali kita lah generasi yang akan membangkitkan kebangkitan ini. Sebab tu kita bawa lah, walaupun nampak macam berkhayal-khayal kan, tak apalah berkhayal dan bermimpi pun, tapi pada hakikatnya inilah saya nak bawa. Sebelum saya kembali kepada Tuan Syah kita untuk poin seterusnya lah kan, jadi saya jadi moderator pula tentang hadis Nabi SAW. Ni kita balik kepada hadis akhir zaman, hadis fitan. Nabi sebut hadis yang dikatakan nanti sebelum kiamat akan surutnya sungai Furat, akan surut, akan kering. Itu bukan dia kekering, dia surutnya sungai Furat, dan surutnya sungai Furat tu akan menampilkan gunung-gunung emas, akan menampilkan gunung-gunung emas. Pada ketika itu orang akan pergi berebut gunung emas itu, dan akan berlaku kematian, peperangan yang banyak. Dia pada zahirnya, hakikatnya hadis itu, matanya memang dari segi lokasinya Furat lah. Furat tu memang dia ada di Baghdad, ataupun sungai Furat ni panjang ke Turki, ke Iraq, sungai Barat. Tapi saya nak ambil yang tersirat, bahawa apa yang tersirat daripada hadis itu, kita kena baca yang tersirat tentang ketamakan orang di akhir zaman ini. Dan disebut akan zahir kekayaan itu. Kekayaan emas ni bukan ada di sungai Furat saja, akan ada di tempat lain. Akan zahir kekayaan khazanah itu di alam Melayu Nusantara ni akan zahir, dan akan berlaku ketamakan, peperangan untuk merebut khazanah kekayaan ini. Jadi ini kita lihat bahawa ada kaitannya di akhir zaman ini. Dan bagaimana Tuan Syah nak respon tentang tentang itu ya, tentang kita dah masuk, kalau nak cerita sejarah pun masih boleh lagi, tapi kita nak cerita tentang konflik yang berlaku sebenarnya, tentang konflik ni sejak silakan. Kalau kita tengok kan, dekat wilayah kita ni tak sunyi dengan konflik. Sebenarnya banyak konflik kepimpinan yang berlaku di wilayah kita, menyebabkan banyak musuh-musuh di sekeliling itu mengambil advantage tanpa kita perasan. Sama daripada institusi beraja sekalipun kan, banyak dia ambilkan peluang ataupun advantage oleh para penjajah, ya. Sebab wajah yang dibawa oleh para penjajah, ya, sebab selain daripada peperangan tu kan, wajah yang dibawanya adalah wajah perdamaian. Kena faham, mungkin peperangan tu kita nampak satu perkara yang cukup menyakitkan, memeritkan, tetapi wajah yang dibawa oleh mereka ini wajah kedamaian dengan para sultan, para pemimpin kita kat Nusantara. Saya bagi contoh sebagainya Sulu kan. Walaupun peperangan demi peperangan berlaku antara kerajaan Sulu yang asal tu kan. Sebelum tu kita kena faham Sulu ni, kalau kita faham, kalau kita pergi musafir kat sana, mereka sebut Sulu Darussalam. Kan. Apa status Darussalam ni? Darussalam ni sama macam Brunei Darussalam. Kalau kita tengok Aceh atau Aceh Darussalam. Kalau kita pergi ke Patani, Patani pun kata Darussalam. Ini bukan satu benda yang kebetulan, sebab Darussalam ni satu status kingdom. Dia kata kingdom, satu kerajaan yang besar satu masa dulu. Mereka ini masyhur satu masa dulu sebelum adanya penjajah-penjajah ini yang datang kan. Tapi kita lihat di sebalik wajah peperangan yang dibawakan oleh para penjajah ke Nusantara itu, invention yang secara fizikal, peperangan sebagainya, tetapi ada juga wajah yang mereka bawa itu wajah perdamaian dengan para sultan dan sebagainya. Sebab tu kita tak ada merasa pelik ada sultan-sultan yang diberitakan, contoh dalam keturunan Kesultanan Sulu sendiri, ada yang katakan sultan yang dimurtadkan. Begitu baik hubungannya antara paderi, antara gereja dengan para sultan itu. Mana yang kuat, yang menahan iman dan sebagainya akan kekal. Tapi ada dikatakan salah satu daripada klan itu, satu daripada keturunan raja itu dimurtadkan di situ. Oleh Spain kan, oleh Spain punya paderi dan sebagainya. Jadi kita lihat emas ataupun yang berada di Nusantara ini bukan saja didapati secara kekerasan penjajahan, ada juga dalam bentuk rundingan dan sebagainya. Contoh apa yang berlaku pada kerajaan Sulu ataupun kita panggil wilayah Sulu. Yang inilah kata ketidakadilan. Kalau ketidakadilan, mereka memang tidak boleh buat apa-apa. Rakyat Sulu ataupun sebagainya tidak boleh buat apa-apa sebab invention yang cara besar-besaran penjajah itu yang mengheret mereka
ke meja rundingan. Saya pasti kita semua pun raja-raja Melayu, kita pun diheret ke meja rundingan. Kita nak merdeka pun kita terpaksa diheret ke meja rundingan dengan UK dan sebagainya. Begitu juga dengan Indonesia, dengan Belanda dan sebagainya, ataupun Bangkok, Thailand, Patani sebagainya. Diheret kita untuk menandatangani, raja-raja kita dulu, perjanjian. Dan ada perjanjian-perjanjian itu memang yang berat sebelah. Berat sebelah. Kita sedia maklum bahawa negara-negara ini sebelum ada invention ataupun sebelum ada penjajahannya besar-besaran ini, mereka ni negara yang makmur, mereka negara yang kaya. Kan? Kita faham bahawa raja-raja ini mengumpul emas, trade bagai gunakan emas, kan? Buat sistem ekonomi. Wilayah-wilayah dulu di Nusantara ini menggunakan tradingnya sebagai emas. Ada barang-barang tukaran dagangan seperti mutiara, seperti bahan-bahan seperti kata hasil-hasil laut dijual kepada Maharaja Cina dengan tukaran emas dan sebagainya. Jadi tidak pelik, memang negara-negara Islam ataupun negara-negara yang dimiliki oleh raja-raja Melayu suatu masa dulu memang memiliki kata emas yang begitu banyak sekali. Tetapi malangnya apa yang berlaku ketika pada waktu itu, ini dia, selepas emas itu suatu perkara yang dilihat sebagai aset yang boleh membantu para penjajah ini. Pada yang sama kekuasaan juga mereka perlukan. Di sinilah berlakunya berbagai yang kata treaty ataupun perjanjian-perjanjian yang mengheret raja-raja Melayu termasuk Kesultanan Sulu. Sehingga ada perjanjian-perjanjian yang berat sebelah. Sehingga mereka ni ditipu bulat-bulat oleh penjajah. Sebab zaman dahulu tidak ramai sebenarnya, kalau kita tengok dari segi sudut kesultanan sebagainya, mereka ni yang pakar dalam bab perundangan dan sebagainya, memahami intipati perjanjian, kan? Dengan janji-janji yang diberikan, akhirnya mereka terpaksa menandatangani perjanjian yang berat sebelah. Ini yang menyebabkan banyak treaty seperti Treaty of Paris, Treaty of Bed, Treaty of Capentor wujud, yang menyebabkan yang dikatakan Sulu ini termasuk dalam wilayah Filipin. Treaty itu kita tak nak campur lah, kita mungkin ada sesi lain kalau kita nak masuk deep pasal treaty. Tapi nak ceritakan apabila wilayah Sulu itu include di dalam Filipin, ini termasuk hasil mahsul dia sendiri, termasuk emas tu sendiri. Di sini kalau kita lihat dari sudut sejarah, kalau kita perhatikan Treaty of Capentor ini ditandatangani oleh Sultan Jamalul Kiram yang pertama. Jamalul Kiram yang pertama. Setahun selepas itu berlakunya diwujudkan satu act, merangka untuk independen Filipin. Independen Filipin. Tetapi masa itu kita lihat perjanjian yang sebelum yang mengikat Kesultanan Sulu itu dengan treaty-treaty ini yang berat sebelah sebagai ini telah mengikat raja-raja ini, sultan-sultan ini, termasuk sekali penipuan yang berlaku, termasuk penipuan emas tadi yang berlaku. Setelah Jamalul Kiram I itu tadi meninggal dunia ataupun wafat tadi, maka diwarisi oleh Jamalul Kiram. Yang inilah start invention yang berlaku pada Filipin. Harta Sulu itu yang asalnya diwarisi dari turun-temurun itu berakhir pada Sultan Jamalul Kiram yang kedua. Jamalul Kiram yang kedua yang dikatakan tiada mempunyai zuriat, walaupun memiliki ramai isteri, tidak memiliki zuriat. Kan? Dan sebelum Filipin itu sendiri yang mengambil, tapi sebenarnya kalau kita belajar lagi deep lagi sejarah-sejarah yang terkait dan juga kita buat sedikit kajian-kajian lapangan, kita menjumpai fakta-fakta yang penting bahawa sebelum Filipin itu sendiri yang mengambil ataupun istilahnya mengambil emas-emas Sulu itu, sebelum itu lagi sebenarnya telah ada perjanjian-perjanjian lain. Ini yang dikatakan rundingan yang berlaku yang mungkin kita rasa bagus untuk mungkin atas kapasiti seorang raja ataupun sultan telah buat satu perjanjian dengan beberapa orang yang kita panggil sebagai trustee. Trustee. Apa peranan trustee ini? Dia menasihati raja. Menasihati raja tadi. Antaranya yang saya baca itu, yang kita kaji masa itu adalah Padri Antonio Diaz. Ini salah satu trustee kepada bagaimana harta emas Sulu ini boleh berpindah tangan. Kan? Atas desakan-desakan daripada trustee ini, dua orang sahabat. Sebenarnya mereka ni berkawan. Berkawan sebenarnya. Itu saya cakap tadi. Ada benda yang orang kata
ada benda yang apa kata kita kehilangan emas ini, hilang emas ni disebabkan invention seperti penjajahan. Ada emas disebabkan kepercayaan. Kan? Kerana terlalu percaya kan. So di situ ada beberapa orang sahabat-sahabat daripada sultan ini. Antaranya tadilah Pedri Antonio Diaz kan. Ada yang saya panggil hanya family, Talano family. Kan? Dua trustee yang ada dalam agreement ini, dialah yang berusaha ataupun berjaya memujuk Sultan Jamaluddin Kiram II ini untuk melabur emas-emas Sulu itu di pelaburan di US dan sebagainya. Dia cuba membawa Sultan untuk melabur dan Sultan bersetuju kat situ. Sultan bersetuju kat situ untuk melabur dan ada perjanjian ya, perjanjian itu disimpan di Vatican City. Vatican City, ada di Vatican City perjanjian itu. Sebab emas sebanyak, dikatakan nilai emas itu sebanyak 600,000 tan. Ini nak kena kalau zaman-zaman dahulu orang cakap 600,000 tan. Betul ke tak betul 600,000 tan? Kapal yang paling besar pada zaman sekarang pun boleh bawa 200,000 tan saja, satu one way kan. 200,000 tan. Pada zaman-zaman yang kata revolusi sebelum tu tahun 1600, seberat-berat emas boleh dibawa kapal pun 1,000 tan saja. Zaman dulu, tahun 1500-1600. Tetapi perkara ini berlaku pada tahun 1930-an. Kan? 1930-an. So di sinilah bermula titik permulaan apabila Kesultanan Sulu bersetuju untuk melaburkan. Asalnya diceritakan Sultan tak bersetuju, tetapi atas nasihat dua penasihat dia daripada ada datu-datu dia lah, ada datu-datu dia bersetuju untuk melaburkan dengan negara US masa itu. So dia dari situ bila satu perjanjian telah dibuat untuk pelaburan itu, ditakdirkan setahun selepas itu Sultan Jamaluddin Kiram II telah meninggal dunia tahun 1936 dan tidak meninggalkan waris. Bayangkan harta yang sebesar itu untuk sebuah negara Islam, negara kesultanan, telah ditrustikan kepada dua orang. Satunya dipanggil Pedri Antonio Diaz dan satu lagi dikatakan sebagai saya sebut family Talano je, saya senang sebut. Namanya panjang kan, princess apa kan. Kemudian agreement ini telah dimeteraikan di Vatikan. Masa ni Filipin belum terlibat lagi. Selepas kematian Sultan Jamaluddin Kiram II itu barulah dipulangkan, dipinjam ke Filipin 400,000 tan, metrik tan emas itu untuk membuka kata Philippine Bank, kan macam kata bank negara lah, bank negara Filipin untuk membuka kan, sebabkan Filipin pada masa itu dikategorikan sebagai negara miskin kan, banyak peperangan dan sebagainya. Jadi dengan perjanjian trustee tadi, dua trustee tadi, Sultan Jamaluddin Kiram dah tak ada dah di sini, dah terputus, nasab pun dah terputus. Di sinilah dikatakan berlaku tipuan emas di situ secara tidak sah dan ramai pihak menuntut dari Sulu pelbagai family clan. Ada clan yang dikatakan oleh Cik Khalid tadi Maharaja Dinda, ada yang Syakirillah, ada yang Kiram dan sebagainya kan, cuba untuk menuntut harta-harta ini. Tetapi sampai sekarang pun masih tidak boleh dituntut kerana tiada kedaulatan Sulu. Sulu itu sendiri tiada kedaulatan sebagai sovereignty, sebagai negara yang berdaulat untuk menuntut. Kan? Sampai sekarang pun yang mengaku sultan pun banyak kan. Ini masalah pada dalaman. Sebab itu kata antara perkara-perkara yang menyebabkan tipuan ini lebih licik, lebih berlaku, lebih efektif pada masa itu. Kerana terdapat masalah politik dalaman, kan? Masalah perebutan kuasa, masalah kepimpinan, masalah untuk merebut kuasa sebagai sultan dan sebagainya, sehingga hari ini pun berlaku keadaan itu kan. Jadi berlaku keadaan-keadaan itu lalu diambil peluang oleh orang-orang tertentu untuk melaburkan emas Sulu ini di US atas nama Vatican City dan akhirnya dia kembalikan kepada Filipin untuk bina Filipin sebanyak 400,000 tan. Dan 200,000 tan lagi bakinya itu diberi dalam bentuk-bentuk yang pelbagai, kolateral dan sebagainya ke negara-negara untuk pembangunan dan sebagainya. So inilah yang dikatakan telah berlaku satu penipuan di atas kepimpinan politik itu sendiri, kekuasaan itu. Bagaimana telah terputusnya Sulu sebagai sebuah kingdom, kan? Melalui perjanjian Bate, Carpenter, kan? Treaty of Paris dan sebagainya itu ditipu begitu. Yang kedua, ditipu pula melalui perjanjian pelaburan harta emas dan sebagainya melalui konsortium yang ada pada masa itu yang dipelopori oleh dua orang tadi ini. Kan? Ini berlakunya.
Kat sini berlaku tipuan-tipuan politik kekuasaan dan politik ekonomi yang berlaku pada masa itu. Yang sampai sekarang natijahnya berlaku pada Sulu itu sendiri. Kalau kita lihat negara yang penuh kaya itu menjadi sebuah negara yang cukup miskin sekarang kan. Malah Filipin juga mengalami masalah yang sama sebab harta itu tidak dikawal sebenarnya oleh Filipin itu sendiri. Jadi itu sedikit orang kata dekat mana lossnya berlaku, dekat mana berlakunya kunci kepada orang kata berlakunya orang kata konflik yang menyebabkan terlepasnya satu kekuasaan, kedua terlepasnya satu kekuatan ekonomi ataupun dipanggil emas itu sendiri pada zaman itu. Itu kita balikkan baliklah kalau ada huraian daripada Tuan Khalid sikit lah. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu satu naratif skrip yang sebenarnya dah mendekatkan kita untuk kita memahami realiti apa yang geopolitik serantau ini yang barangkali boleh berlaku, yang boleh terjadi, yang berlaku. Tapi itu sebab saya cakap kita berbicara sebelum sesi ini dengan Tuan Syah. Saya kata kita tak cukup ni satu malam ni, kena buat 2-3 siri untuk memahamkan. Cuma sanggup tak sanggup je lah Tuan Syah tapi tak apalah, sekadar kita membuka pencerahan sebenarnya. Sebenarnya kita kena memahami sesuatu apa yang sedang berlaku hari ini, yang kita sebut sebagai krisis dan konflik tu. Sebenarnya kalau kita kena melihat balik sejarah ke belakang, dan semua yang disebut-sebut tu sebenarnya tentang kekayaan, khazanah kekayaan, emas dan juga perebutan yang sedang berlaku, penguasaan politik dan juga penjajahan, treaty, semua tu sebenarnya is a real story. Cuma tak dapat digambarkan dan tidak difahami. Jadi alhamdulillah bila kita orang Melayu Nusantara ni memahami naratif ni, insya-Allah dia akan nampak kat mana sebenarnya. Saya nak bawa tuan-tuan yang hadir bersama pada malam ni kembali kepada apa yang disebut oleh Saidina Ali karramallahu wajhah. Dia sebut antara perkataannya bahawa dia kata kebatilan itu kalau disusun, direncanakan, dia dapat mengalahkan yang hak kebenaran yang tidak tersusun, yang tidak terancang. Inilah apa yang sedang berlaku di hadapan kita ni. Kita ada kekuatan, kita ada kekayaan, kita ada tradisi, ada ilmu dan sebagainya. Pada satu ketika dulu kita berada di puncak, tapi hari ini kita gagal, jatuh. Sebab apa? Di samping hilangnya tauhid, keyakinan, adab dan juga syariat kita, di sini kita ini telah ditipu. Tidak tersusun. Dan kebatilan itu sebenarnya lebih tersusun daripada hak yang berada di hadapan mata kita. Dan sebelum kita nak jemput balik moderator kita, sebelum saya terlajak, sebab saya dan Tuan Syah tengok je macam ni, bila dia dapat mikrofon memang dia takkan berhenti bercakap lah. Saya kenal lah Tuan Syah ni, tengok je macam ni, tapi kalau bagi dia bercakap memang lama. Segala macam cerita boleh keluar tentang akhir zaman, tentang sejarah, macam-macam konspirasi, misteri dia boleh cerita. Tapi saya nak sebelum jemput host kita Rara kembali ke pesada perbincangan kita pada malam ni, saya nak quote balik bahawa apa yang disebut oleh Tuan Syah tadi, saudara Syah tadi, tuan-tuan boleh rujuk balik dalam Telegram saya, Telegram Bicara Akhir Zaman, apa yang telah dipetik video oleh Karen Hughes. Karen Hughes ni adalah ex-banker World Bank. Dia adalah dikenal sebagai whistleblower. So apa yang disebut dalam video dia tentang nama-nama tadilah, tentang yang 600,000 tan emas tu memang disebut, dan siapa pemiliknya, bagaimana treaty tu disebut dalam tu. Ini bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, tapi memang ada. You just click nama, kalau pergi kat YouTube pun ada Karen Hughes. Tapi orang ni memang disisihkan lah, kan, disisihkan. Jadi kita tengok naratif ni dan kita nak insya-Allah lah, ini satu pembukaan kepada kefahaman kita tentang apa yang sedang berlaku. Dan saya tak mudah untuk kita nak kaitkan apa yang berlaku di hadapan kita, apalagi nak akhir zaman. Tapi kalau orang yang cerah mata hatinya dan cerdik dapat melihat, sebenarnya dia dah boleh nampak dah dia punya macam jigsaw puzzle lah, okay? Dia punya titik-titik yang menemukan apa yang disebut sebagai tipuan emas, sebab sedang berlaku di hadapan kita ni, ya. Saya nak jemput kita ada keluar mesej kat sini tuan, dia kata jemput kembali Rara untuk buat pesanan apa benda sebut sebelum kami terlajak bicara ni.